Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diketemukan. Saya rasa macam lama saya tak datang sini. Sebab bulan lepas kan bulan baca rawi kan. Itu memang ngepol baca rawi daripada awal hingga malam 12 Rabiul Awal. Sebab apa, kita nak membudayakan zaman-zaman macam dulu-dulu. Zaman dulu-dulu kan macam tu. Lebih-lebih lagi kalau nak jadi pengantin. Zaman dulu kata orang-orang atuk saya, dia kata kalau nak jadi pengantin, kalau tak pandai baca rawi, malulah, dia kena baca rawi. Tapi budaya itu makin nipis sekarang ni. Jadi kalau kita tak menguatkan, makin nipis, makin tak ada. Jadi kalau kita tak menguatkan macam tu, nanti tak ada yang membimbing. Rawi berjanjilah. Sekarang ni berjanji ada, tapi bukan berjanji, berjanji. Kalau dulu bukan sahaja pada bulan Rabiul Awal, bahkan kalau ada majlis, kalau ada majlis, sama ada pengantin ataupun kelahiran anak, bayi, muyi, lek-lekan, itu memang wah nerenteng. Wong tuwek-tuwek ki apal saking selalu ni, kan apal saking selalu. Saiki alah ya piye tak apalah. Itu sebenarnya kita baca itu ialah baca buku sejarah Rasulullah SAW. Cuma kita ni zaman dulu tak ada yang Melayu. Sekarang ni dah ada Melayunya, yang menceritakan dari hal Nabi Muhammad SAW, daripada sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan, ketika dia membesar, apa dia punya cerita-cerita, sehinggalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini sebab banyak yang menceritakan, kita lebih suka mendengar daripada kita membaca. Lebih suka mendengar daripada membaca. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang diceritakan itu daripada zaman dulu sampai sekarang tetap sama. Cerita Nabi Muhammad ni tak berubah, tidak berubah. Allah SWT menjadikan para nabi ini ada 124,000 orang. Ketika mana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada berapa nabi dalam dunia ni? Kata Rasulullah SAW, keseluruhan nabi ada 124,000. 124,000. Tetapi yang menjadi rasul ada 313 orang. Yang menjadi rasul itu, yang dilantik sebagai menjadi rasul, ada 313 orang.
dan yang wajib kita ketahui. Wajib tu kita ketahui tu, nak kenal, kena kenal. Ada 25 orang. Daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib. Walaupun kita tak hafal, tak apa. Tapi kita tahu bila sebut nama dia, oh ni Nabi. Sebut nama ni Nabi. Contohnya kita daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Lepas tu ada Yasa, ada Al-Yasa, ada Sid, ada Zulkifli, ada Zakaria, ada Ismail. Itu semua ada Sulaiman, Daud, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena kenal. Sebab wajib mengenali itu wajib. Yang 25 orang. Yang 25 orang tu wajib. Walaupun kita tak hafal, tak apa. Tapi bila kita tengok buka nama ni, oh ini nama Nabi. Ini nama Nabi. Begitulah. Jadi jangan sampai kita tak tahu sebut Nabi Syed, sebut nama Syed, kita pun tercengang. Ada ke nama Syed? Gitu. Ada ke Nabi-Nabi? Jadi kita macam heran pula. Baiklah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sekarang sudah berada di Jamadil Akhir. Jamadil Awal hari itu kita memang dengan sibuklah dengan maulid sana, maulid sini, maulid Rasul. Kerana apa? Kerana nak membesarkan ingatan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripadanya sebagaimana hadis yang disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi min walidihi wa man walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sekiranya tidak mencintai aku lebih dari mencintai anak-anak, ibu bapa dan sekalian manusia sekelilingnya. Rasulullah SAW bersabda, belum sempurna iman seseorang selagi dia belum mencintai aku lebih daripada mencintai ibu bapa, anak-anak dan sekalian orang, sekalian manusia di sekelilingnya. Jadi kita kena lebihkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak cintakan Rasul, kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita kena memerdekakan diri, kena merdeka. Macam yang saya sebut dulu, merdeka. Apa makna merdeka? Kan saya dah sebutkan merdeka kan. Apa dia merdeka? Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita kena merdeka. Teori merdeka tu kita kena ingat. Apa dia? Iaitu mim, ro, dal, ya, kaf, alif. Merdeka. Bukan saja merdeka kerana kita terlepas daripada banyak sunahnya. Kalau nak dikira ni sunah ikut jari lagi tak cukup. Kalau kita tulis dengan komputer pun tak terisi, saking banyaknya. Bayangkanlah tuan-tuan apa yang dikatakan sunnah, iaitu setiap apa yang dilakukan oleh Nabi, yang disandarkan, setiap apa perkara yang disandarkan kepada Nabi, yang dilakukan, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan apa yang dipersetujui oleh Nabi, itu semua sunnah. Maknanya daripada Nabi celik mata sampailah dia melakukan kerja ibadah dan
apa-apa saja sehinggalah dia tidur semula, perkara-perkara yang dilakukan itu sunnah. Itu adalah sunnah. Dan ucapan apa yang dicakapkan, apa yang diucapkan oleh Nabi, itulah sunnah. Jadi malam ini cuba kita ingat kembalilah, walaupun tuan-tuan memang perkara ini dah ada dalam pengetahuan tuan-tuan, cuma kita replace semula lah, supaya kita dapat semangat, sebab kita nak mengikut Rasulullah dan yakin. Maknanya kita bila kita dah ikut Rasulullah, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberi ganjaran kepada kita. Ada dalam hadis yang lain, faman rogiba sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka sunnahku, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku ataupun caraku, maka jangan mengaku bahawa dia umat Nabi Muhammad. Sayang tuan-tuan, kalau kita tak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dah duduk dalam kumpulan umat Nabi Muhammad SAW, maka kita jaga betul-betul sunnah dan Al-Quran. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak diceritakan lagi sunnah banyak, tapi kata ulama memberi nasihat kepada kita dalam banyak-banyak sunnah ni. Dalam banyak-banyak sunnah ni ada 7 sunnah yang jangan kita tinggalkan. 7 sunnah jangan kita tinggalkan. Penak-penak apa? Garik kita pergi kelem orang ni. Apa dia yang 7 itu? Yang pertama Al-Quran. Sudah disebutkan tadi, kan dah disebutkan bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama apa bunyinya? Tuan-tuan tahu bunyinya Iqra. Apa makna Iqra? Iqra itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya bacalah. Bahasa Jawa bocoklah. Maknanya perintah. Allah Ta'ala perintah suruh kita baca. Dan diturunkan ketika malaikat Jibril jumpa dengan Nabi Muhammad, bawa Al-Quran itu, bawa ayat tersebut disampaikan kepada Nabi. Apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad? Iqra. Jibril menyuruh Nabi Muhammad baca. Tapi dalam sejarahnya, boleh tak Nabi Muhammad baca? Nabi Muhammad tak sekolah. Sebelum itu tak belajar pun. Tak macam kita. Kita ada sekolah. Baik, siapa yang dah sampai Mekah? Siapa-siapa yang dah sampai Mekah, ada terjumpa tak? Ini bekas sekolahnya Nabi Muhammad, ada? Tak ada kan? Memang tak ada. Memang tak sekolah. Jadi yang mengajarkan ialah malaikat. Jadi Iqra, kita suruh baca. Bacalah. Jadi kita kena baca, sebab itu adalah sunnah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga adalah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang berpegang kepada sunnah tersebut, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Baik, apa dia punya kelebihan Al-Quran? Kita tengok. Kelebihan Al-Quran ni mendapat ganjaran setiap huruf. Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala setiap huruf yang dibaca. Jadi kat situ kita kembali kepada perkataan mereka, mengikut Rasul. Kita dah mengikut Rasul kerana kita baca Al-Quran. Yakin. Dan yakin, kita yakin kepada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala akan beri pahala
kebaikan kepada pembaca Al-Quran. Allah Ta'ala nak bagi pahala itu bukan apabila dah habis satu Al-Quran baca, bukan satu juzuk, bukan satu surah. Bahkan Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala kepada pembaca Al-Quran itu setiap huruf. Sak huruf siji huruf siji 10 kebaikan. Contohnya alif lam mim. Alif lam mim 3 huruf. Bukan alif lam mim tu dibagi cuma 10, tapi alif lam mim saja Allah Ta'ala bagi pahala 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Itu baru alif lam mim. Kalau kita baca Fatihah mengikut ulama, huruf Fatihah itu ada 132 huruf. Ada 132 huruf. Kalau satu huruf 10, 132 piro? 1320. Hanya membaca Fatihah saja. Dan Al-Quran ini akan menjadi pembela di alam kubur. Al-Quran akan menjadi pembela kita di alam kubur. Kan saya dah selalu cakap, selalu cakap, oleh kerana ni sempena bulan Maulidur Rasul, jadi saya ulang saja mengulang untuk mengingatkan kembali yang lupa, jadi ingat balik. Apa dia ingatan kubur kepada kita? Aku adalah tempat yang paling sunyi. Tidak ada tempat yang lebih sunyi, sepi, melainkan aku. Maka ramaikanlah aku. Maknanya suruh meramaikan dalam kubur itu. Orang yang mati meninggalkan ditanam sorang-sorang, tak ada teman. Tak ada teman. Kalaupun dia ada yang seketika bercinta dulu, sanggup sehidup semati, cuba istrinya mati atau suaminya mati, ada nak mengikut sama-sama? Wish ora. Tak ada. Jadi aku adalah tempat yang paling sunyi, aku yang paling sepi, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran, dia akan menjadi peneman. Jadi peneman. Batir kita nang jero kubur ki ialah Al-Quran. Walaupun dia sorang-sorang, tapi kalau kita rajin baca Al-Quran, maka kita akan ditenemani. Quran itu datang beramai-ramai. Ayat Quran itu datang. Mungkin setiap huruf dah dia datang, ataupun di satu surah ramai-ramai datang untuk meramaikan kuburnya supaya tidak sunyi. Selain daripada itu, membaca Al-Quran itu menjadi qalbun salim. Dalam bahasa Arabnya qalbun salim, dalam bahasa Melayunya ketenangan jiwa. Membaca Al-Quran boleh menjadi penenang hati, mendapat hati yang tenang. Nek sapa-sapa sing resah, selalu gelisah, nek bengi kancilen bengi arep turu wis kewengen. Bila kewengen kadang-kadang kita sudah turu kan. Waktu itu ambil Al-Quran. Kalau kita tak ambil Al-Quran pun sekarang ni handphone ni dah ada kan. Kita boleh install Al-Quran 30 juzuk. Yang ada maknanya pun ada. Baca. Baca. Kalau tak nak buka apa semua tak ada, carilah ayat yang kita hafal.
surah-surah A'ma tu kan ada surah lazim. Kan banyak daripada Qul huwallah sampai teka siapa tu? Surah Al-A'ma. Kita boleh baca lah mana yang kita hafal. Ulang-ulang. Sebab qalbun salim, baca Al-Quran menjadi ketenangan jiwa. Baik. Selain daripada itu, ia menjadi syafaat di akhirat. Al-Quran ini akan memberi pertolongan kita di akhirat. Di akhirat dalam orang kalang kabut, dalam suasana kalang kabut, dia memberi pertolongan. Pernah saya pernah cerita tak? Tuan-tuan ingat tak? Saya cerita mimpi seorang mufti. Agak-agak saya dah cerita atau belum? Kilingan tak? Nak tak kilingan? Aku tak cerita ke mana pasal Al-Quran ni. Mimpinya gini. Wes kerungu dong? Dong baik. Ceritanya macam ni. Ini untuk peringatan kita lah. Seorang mufti ni kan fahamlah ya. Sak dure koti lah. Dia mufti. Malam dia bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya dia berada di tanah perkuburan. Kita lupakan yang orang ini. Kita anggap orang itu sudah di atas perkuburan. Apa yang berlaku ketika dia berada di tanah perkuburan? Ini cerita mimpilah ni. Apa yang berlaku ketika dia berada di tanah perkuburan? Dia nampak ahli kubur semua ada dekat kubur masing-masing. Ahli kubur semua berada di atas kubur masing-masing dengan macam-macam. Ada yang ngais-ngais pokok, ada yang tengok mengelilingi kuburnya macam mencari barang, macam gitulah. Diperhatikan aja. Dia pun pelik. Kenapa ahli kubur ni dia macam ni? Dia macam membersihkan tempat dia, tapi macam seolah-olah mencari barang. Tetapi di satu sudut, di satu perkuburan, ada seorang ahli kubur itu, dia duduk rileks. Duduk rileks, tuan-tuan. Macam tuan-tuan ni lah, kan duduk rileks kan. Sing seronjor je seronjor. Orang apa? Tak apa. Saja. Boleh. Jadi duduk rileks. Jadi dia perhatikan tau. Yang bermimpi tu dia perhatikan je. Kenapa yang lain ni sibuk, yang dia ni seorang kok duduknya rileks, tenang aja. Dalam pemerhatian dia pun memberanikan diri berjumpa dengan ahli kubur itu. Wahai assalamualaikum lah apa semua. Dia pun tanya, wahai saudara, apa yang berlaku di tanah perkuburan ini? Ahli-ahli kubur saya lihat yang sana sibuk dengan masing-masing macam mencari benda yang hilang. Tapi saya tengok saudara ni duduk tenang aja. Apa dia punya perbezaan awak dengan dia? Jadi dia cakap apa? Dia kata, kalau nak tahu jawapannya, besok siang awak pergi ke pasar. Pergi ke pasar, awak cari pemuda yang jual daging. Di situ akan dapat jawapan. Dia akan jawabkan. Dijawabkan. Jadi tuan-tuan, dipendekkan cerita, siang. Ni dah alam kubur, cerita kubur mimpi dah habis. Ini cerita nyata. Ini cerita hari yang nyata pula. Besoknya dia pun betul pergi ke pasar ikan. Kalau kita ni pasar ikan dapat Segarang tu lah.
kat sana ada, betul, tengok siapa mana dia perhatikan daripada jauh mana dia, orang yang sini ikan, sana sayur, macam-macam lah. Tapi dia nak cari orang yang jual daging, pemuda yang jual daging yang disebutkan oleh ahli kubur yang relax tadi. Tengok perhati, dia nampak di sebalik tiang gitu, dia nampak orang jual daging. Memang pemuda yang jual daging, orang muda yang jual daging. Waktu dia jual daging memang sibuk lah melayan pelanggan apa semua. Tapi bila pelanggan tak ada, dia tengok duduk, lepas tu dia buka macam buku, macam dia baca buku gitu. Begitulah terus sampailah jualan dia habis. Bila jualan dia habis, waktu jualan dia habis, nak kemas, dia pun datang. Orang tadi tu, mufti tadi, dia datang jumpa dengan pemuda tadi. Ceritalah, wahai pemuda gini. Dia ceritakanlah, malam tadi saya bermimpi. Mimpinya di tanah perkuburan. Lepas itu perkuburan tu yang lainnya, ahli kubur tu sibuk mencari, mengais-ngais. Saya pun heran. Tapi ada satu perkuburan, ahli kubur itu dia relax, dia tak ada buat apa-apa. Agak-agak, awak duduk mana? Tanyalah, duduk mana? Saya duduk sini. Ada tak saudara awak yang meninggal? Ada. Kuburnya di mungkin dia tunjukkan lah, dia kenal kan, tunjukkan sebelah sini. Oh, itu kubur bapak saya, dia kata. Itu kubur bapak saya. Apa amalan yang awak buat sehingga bapa awak boleh tenang, boleh dalam keadaan yang tak sibuk, tidak seperti ahli kubur yang lain? Apa kata si pemuda tersebut? Saya sebenarnya sentiasa baca Al-Quran. Gitulah dia punya ringkasnya. Maknanya Al-Quran itu yang dibaca oleh anaknya boleh memberi syafaat kepada ayahnya yang telah meninggal dunia, yang berada di dalam alam kubur. Begitulah tuan-tuan, dia punya power Al-Quran. Bukan saja kita tukang baca yang dapat pahala, bahkan orang tua kita yang dalam kubur pun dapat dia punya keampunannya, rahmat. Itu yang dimakan cucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa daripada anaknya. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa membaca Al-Quran. Baik, yang kedua. Yang pertama tadi Al-Quran. Yang kedua wudu. Alah, ustaz tu cerita wudu, orang aku Indonesia wudu. Bukan apa, kita ni nak mengingatkan kembali power wudu pula. Wudu ni ada power juga kan. Sebab wudu ni, wudu ini disebutkan sebagai anak kunci bagi sembahyang. Hadis Nabi SAW menyebut al-miftahus solah wudu, al-miftahul jannah solah. Al-miftahul jannah as-solah, al-miftahul solah wudu. Anak kunci sembahyang, anak kunci surga sembahyang, anak kunci sembahyang wudu. Kalau kita nak sembahyang mesti ada wudu. Kalau kita nak masuk surga, sembahyang. Jadi wudu ini adalah satu ibadah yang menyebabkan kita boleh melakukan ibadah yang lain. Dengan adanya wudu kita boleh baca Al-Quran. Dengan adanya wudu kita boleh sembahyang dan perkara-perkara yang lain. Wudu. Sebab itu pentingnya wudu. Walaupun ia itu kita dah melakukan semua. Apa kelebihannya wudu? Kelebihan wudu ini, dia menggugurkan dosa kita.
Fahamlah, tuan-tuan dah fahamlah, menggugurkan dosa-dosa kecil kita yang ada pada anggota wuduk yang kita basuhlah anggota yang kita basuh. Dan lebih-lebih lagi, ini lebih-lebih lagi, kalau kita nak ikut Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad SAW sentiasa tidak meninggalkan wuduk ini ketika hendak tidur. Saya nak menguatkan mengambil air sembahyang ketika hendak tidur. Sebab banyak kelebihannya, tuan-tuan. Banyak kelebihannya. Agak cuba kita tanya diri kita sendiri. Berapa kali kita pernah tak kita nak tidur ambil air sembahyang dulu? Saya tak perlu tuan-tuan jawab lah. Kita tanya sendiri kita. Pernah tak kita bila waktu nak tidur kita ambil air sembahyang dulu? Kalau tak ada, kalau dah ada, teruskan. Tahniah. Tapi kalau belum, mulai malam ini, kalau nak tidur, ambil air sembahyang dulu. Sebab apa, tuan-tuan? Kelebihan dia ada 8 kelebihan mengambil air, kita tidur dalam keadaan ada air sembahyang. Yang pertama, sekiranya mati dalam tidur, kan ada berlaku orang tidur lepas tu kejut-kejut tak bangun, ada kan? Kata meninggal dalam tidur. Sekiranya berlaku seperti itu, mati ketika tidur, maka Allah Ta'ala catat mereka ini sebagai syahid. Dicatat sebagai syahid. Kita nak dapat syahid itu dulu masa zaman Rasulullah SAW. Tinggalkan bini, tinggalkan anak, tinggalkan harta. Kerana apa? Berperang dengan musyrikin, dengan orang kafir. Untuk selamat, balik. Kalau tak selamat, syahid. Itu dulu zaman Rasul. Kita yang tak ada macam itu, maka kita ambil air sembahyang. Sekiranya kita dijemput oleh Allah SWT, maka kita sebagai syahid. Kan untung kan? Jadi kita cuba belajar, cuba. Betul, memang wuduk ni mudah, tapi mudahnya nak batal. Kadang-kadang kita tak ada apa, waktu kita tak ada apa-apa, perut kita pun relax. Tapi waktu kita dah ambil air sembahyang, bukan main. Bermusyarat je kat dalam ni. Aku keluar dulu boleh. Masing-masing nak keluar dulu. Itu yang kadang-kadang kita kepot sana kepot sini pasal nak nahan. Tak batal kita nahan air, kentut tu tak batal, cuma makruh. Makruh lah. Baik. Yang pertama. Yang kedua, gugur dosa, bersih dosa. Bersih dosa kita. Kita nak apa lagi? Kita nak dah tua-tua macam ni, yang depan kita hanya beberapa orang yang belum expired. Ni doktor tak expired, ni Zul ni pun okey lagi, Zulaili. Yang lain-lain saya nampak macam okey lah. Okey, mudanya okey. Wak Juki okey lagi sebab dia belum tumbuh gigi. Memang muda dia. Satu orang tak ada gigi tak boleh imam kan? Tak boleh jadi imam. Bersih dosa. Jadi itu kita nak keampunan Allah. Dosa kita bersih. Yang ketiga, dapat mencerahkan wajah. Di sisi Allah Ta'ala, wajah kita cerah walaupun kulit kita hitam.
Walaupun kulit kita hitam, kita dapat mencerahkan kita punya wajah di sisi Allah Ta'ala. Sekarang kita nak di sisi Allah Ta'ala. Di sisi manusia tak apa. Manusia tengok kita ni muka selekis, serebet pun tak apa lah. Tapi kita nak di sisi Allah Ta'ala. Sebab serebet-serebet muka kita, cantik-cantik muka kita, handsome muka kita, kat mana letaknya? Ni tapak kaki. Itu dekat masjid tapak kaki. Kalau dekat kuburan kat mana? Tanah. Dihempit dekat tanah muka kita. Janganlah nak aksen sangat cantik muka lah apa semua. Baik. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat, tidur tanpa mimpi buruk. InsyaAllah orang yang ada ais sembayang turune orang ngimpi sing ora-ora. Ngimpine ngimpi sing apik. Nak wong bujang ngimpine ya ketok bidadari. Ayo. Jajal Pak, jajal digawe. Ayo mulane kuwi aku ngomong kowe lah kuwi. Jajal digawe engko. Mana tahu bidadari terus medun nyepaki kowe. Baik. Yang keempat, yang kelima, diangkat darjat kita. Di sisi Allah Ta'ala darjat kita tinggi. Diangkat darjat kita. Kita tinggi darjat kita. Walaupun kita di dunia ini di sisi kita apa ni? Ini tanda apa ni? Azan ni. Masuk waktu azan sekejap. Ada lagi 3 tak sebut ni. Seronok ni. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke tadi apa? Iaitu diangkat darjatnya. Yang ke-6. Kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, yang ke-6 dijaga oleh malaikat sepanjang tidurnya. Dijaga oleh malaikat sepanjang tidur kita. Tidur kita, walau kita tak nampak lah. Kalau kita nampak belayu, keweten. Wong Nabi Muhammad dipeluk wong lembaga hitam balik gigil. Nasib baiklah bojone kuwi lembut wonge, pandi ngelus-ngelus sing lanang. Nek kok malah medeni, kaya apa kuwi. Nah wis aja maring kono meneh. Kan wis ora karuan. Tapi Hadijah ni akal dia panjang. Dia kata tak apa bang, tak apa. Relax dulu. Saya ada sepupu namanya Naufal. Dia ni orang alim dalam kitab Injil dia kata. Mari kita jumpa dia, kita tanya. Betul dibawa Nabi Muhammad? Kata si Naufal tadi sepupu Siti Hadijah, malaikat tu. Dia tengok dia punya dekat kitab Injil tu. Ini malaikat. Maknanya ada harapan suami awak ni bakal menjadi orang yang terkenal. Dia ni adalah pesuruh, jadi pesuruh Allah ni, pesuruh Tuhan. Begitulah. Jel nak kita kuilah sapa sing kon dewek-dewekan kan. Kowe saja rumah rono nek. Tapi ibu-ibu tak gitulah kan. Ibu-ibu gitu kalau suaminya mancing tak dapat. Pergi mancing dintuke ora eneng, entuk deneng. Wis kono pangan pancinge. Baik. Dijaga oleh malaikat. Dan yang ketujuh, bahagian tubuh yang kena air wudu akan bercahaya di akhirat kelak.
bagian anggota yang kena air wuduk besok di akhirat akan bercahaya, bersinar-sinar, tapi bukan kilauan emas. Kilauan emas ki koyo dewek wae juga ya. Kita ki wis warga emas, jadi berkilau-kilau. Yang macam Zulaili ini masih dia bukan perak, belum sampai. Belum jadi perak pun. Kalau dokter mungkin dah jadi perak dah. Tapi yang kita ni dah emas lah. Yang laki-laki dah emas, dah expired. Yang perempuan pun dah monopause. Baik. Okey. Tapi walau macam mana tuan-tuan, orang perempuan ni dia lebih setia. Lebih setia. Ni dengar macam ni, nanti dia balik dia buat. Dia ingat. Tapi walaupun buat, jangan pula action dengan suami. Kang, kowe turu kono, aku turu kene, aku wis duwe utuk iki. Jangan. Tidur tetap sama. Tidur tetap sama walaupun dah tak membunuh Yahudi. Orang tua-tua ni kadang-kadang tidurnya dah tak ada Yahudi, tapi orang muda-muda masih banyak Yahudi lagi. Jadi tidur sama-sama. Tak apa, kena tak apa. Jangan cakap aku batal, tak. Yang penting kita ambil sunahnya, kita ambil air sembahyang sebelum tidur. Itu dapat sunahnya. Walaupun nanti batal. Satu lagi peringatan untuk orang perempuan. Dah terlanjur lah kan cerita orang perempuan. Selepas mengambil air sembahyang, lap. Solek. Cantik-cantik. Kenapa? Kerana untuk suami kita. Kalau kita pergi jemputan bukan main. Kita bersolek untuk siapa? Orang semua tengok. Yang ini kita bersolek untuk suami. Kita bersolek untuk suami. Paling orang pun yang wadak-wadak cap nyonyah pun kena. Random ucap nyonya. Kena solek, kena cantik-cantik. Ojo komproh-komproh. Ojo kain batik sing mau ngepek godhong binggo nek. Jangan. Cantik yang cantik untuk suami kita, Baiklah, yang akhir ni seronok. Yang akhir ni memang seronok kalau kita dengar. Setiap tarikan nafas, sud, meneh nak ngorok, krok. Eneng sing koyo ngono. Eneng sing ngoroke iki koyo ngoroke sapa? Ngoroke Samsudin. Samsudin kalau Haji Sattar kan ngono ngoroke. Pun tak apa. Dapat pahala. Setiap tarikan nafas pahala. Cuba bayangkan kalau kita tidur daripada pukul 8, daripada pukul 11 katakan sampai besok pagi sebelum subuh, berapa nafas kita kali? Banyak kali. Maknanya banyak pahala. Dalam tidur je kita kumpul pahala banyak-banyak. Jadi itulah setiap apa yang kita lakukan dalam apa ni, tidur tadi, dikira pahala. Dia punya tarikan nafas itu dikira pahala, dihitung pahalanya. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang ada air sembahyang sebelum tidur. Eleng-elengnya ibu-ibu, dan kitalah semua, laki-laki. Betul. Memang saya pun
meneh-meneh aku ngomongi wong, ya aku gawe dhisik. Engko nak ora malaikat besok nakoni aku pandai ngomong. Kowe dhewek dak gawe. Batal nomor 2. Jangan dikira nanti batal. Ataupun wis jiko ai sembahyang pisah dengan suami, tak boleh. Tidur saing-saing. Tidur saing-saing walaupun wis tuwek. Mewek pun ndak apa. Jangan wala wis tuwek ora ning apa-apaan nih. Tis. Ojo ngomong, delok kae. Deneng baru ngomong kayak mana wis aja ngomong. Enggak ada keluar dia punya penggelian dia dah. Baiklah. Jadilah tuan-tuan baru 2. Sunnah dia ada 8 kan? Baru dapat 2. Tak apalah. Sunnah dia ada 7 tapi baru dapat 2. Tak apalah. 2 tapi kita amal ke istiqomah, itulah kata Rasulullah SAW ibadat yang terbaik. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, apakah ibadat yang terbaik ya Rasulullah? Yaitu melakukan ibadah biar sedikit tapi istiqomah. Istiqomah. Ojo ingin gawe ngesok dak seminggu baru gawe meneh. Kelalen. Jadi maknanya kita cubalah. Sebab tajuk tadi mula-mula yang saya cakap mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Ikut Rasul, apa yang Rasul buat kita buat, apa yang Rasul cakap kita buat. Jadi begitulah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi barulah kita bermakna yang kita mengadakan Maulid Rasul, kita menyambut kelahiran setiap tahun. Tahniahlah, tapi apa yang kita dapat kita amalkan, barulah disebut sebagai beramal kerana kita ada ilmu. Jangan kita dah ada ilmu tapi tak diamalkan. Itu yang orang Arab cakap, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin kasahabin bila matorin. Ada ilmu yang tak diamalkan macam pokok rendang tapi tak berbuah. Mendung tebal hitam tapi tak menurunkan hujan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini saja dulu kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita dipanjangkan usia, disihatkan tubuh badan, dipertemukan jodoh untuk kita bertemu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi kita tutuplah dengan tasbih kifarah dan salat as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.